Perasaannya seperti kamu balik ke rumah tapi orang dekat rumah tak suka kamu. I can say that. We are playing our home. Kita main di rumah kita, tapi daripada awal kita faham. But saya perlukan, kami perlukan sokongan untuk berada seperti di rumah kan. Actually dah 2 game kita ada di away sebenarnya. Saya faham reaksi penonton, tapi dia boleh komen, dia boleh bagi apa reaksi yang berbeza, tetapi sedikit sokongan untuk kita dah memadai sebenarnya. Sedikit sokongan. This team ada potensi, this team ada watak, tapi kita perlukan penyokong untuk menyokong kita. Tapi kalau kita semua dengar daripada minit pertama, saya tak rasa kita seperti di rumah kan. Saya harap perkataan balik rumah tapi orang di rumah tak suka itu menggambarkan apa yang terjadi lah sekarang. But kita faham, we need to fix it. The players, coaches, we will need to fix this. Selangor mengalami kekalahan keempat berturut-turut dan Ultras pasukan berkenaan kemudian berhimpun secara aman di perkarangan Stadium MBPJ sejurus tamat perlawanan. Dalam pertemuan pada Ahad, penyerang Harimau Malaya Darren Lock muncul pemusnah Red Giants apabila meledak gol tunggal perlawanan pada minit ke-58. Ia sekaligus memastikan The Phoenix akhiri kemarau 14 perlawanan tanpa kemenangan pada musim ini. Kalau kita tengok pasukan Selangor under coach Nizam, I think they played well. They create peluang untuk menjaringkan gol and they look more sharp. Of course PJ City bertahan dan from there we want to counter them and kita boleh nampak kita dapat hasil lah selepas second half kita menunjukkan satu transition attacking and we score the goal and of course kita boleh nampak pemain-pemain PJ City bermain dengan begitu bagus, menunjukkan satu karakter, attitude sebagai satu pasukan kita boleh nampak and everybody give their best performance, even second half player yang masuk pun mereka bagi satu prestasi yang begitu bagus dan kita dapat collect 3 poin. Sambil itu saya nak ucapkan terima kasihlah kepada manajemen yang selalu membantu pasukan PJ City untuk mendapatkan 3 poin ini. We're all very happy. Performances haven't been going our way, and we haven't managed to win for a very long time. So to do that tonight against our local rivals, there's no better feeling. I'm so sorry Selangor fans, tapi inilah hakikat yang perlu diterima. Tiada kemenangan dicatat Selangor dalam 5 perlawanan terakhir dengan yang paling okey-okeynya adalah keputusan seri ketika bertemu dengan KL City. Tetapi macam yang Coach Nizam katakan tadi, a little bit of support mungkin boleh membantu the Red Giants. Sementara itu, Terengganu tamatkan rentetan 4 perlawanan tanpa kalah Seri Pahang dalam saingan Liga selepas bangkit tewaskan skuad Tok Gajah 2-1 di Stadium Darul Makmur. Ini kemenangan ketiga berturut-turut buat anak buah Nafuzi Zain yang beraksi cemerlang. Pahang jelas menguasai perlawanan dalam babak pertama tetapi gagal menterjemahkannya kepada gol, menyisikan hingga menuju masa rehat kedudukan kekal 0-0. Babak kedua barulah perlawanan jadi lebih sengit dengan Seri Pahang membuka tirai jaringan pada minit ke-46 menerusi pemain importnya dari Argentina, Manuel Hidalgo. Namun gol itu gagal teruskan rentak cemerlang Seri Pahang apabila membenarkan Terengganu untuk kembali dalam perlawanan melancarkan beberapa serangan berbahaya dan akhirnya pada minit ke-72 kubu Seri Pahang berjaya ditembusi menerusi jaringan Habib Harun. Kedua pasukan kemudian cuba cari gol kedua dan tampak perlawanan bakal berkesudahan dengan seri. Tetapi 3 minit sebelum perlawanan tamat, Petrus Chitembi muncul Wida Terengganu dengan menjaringkan gol kemenangan pasukannya. Okey, Terengganu dan Seri Pahang bersaing sengit di kedudukan keempat dan kelima Liga sementara KL City melengkapkan kelompok 6 terbaik. Manakala seperti yang Dayan kongsikan tadi, prestasi Selangor sebenarnya agak membimbangkan dengan rekod 16 mata dari 15 perlawanan setakat ini. Okey, untuk mengupas dengan lebih lanjut lagi perlawanan-perlawanan Liga Super yang sudah pun berlangsung, kita terus saja bersama dengan rakan setugas Zul Helmi Zainal Azam. Zul, boleh dengar Dayang dengan Su ke? Hai Dayang, okey saya dengar dengan baik sekarang ni.
Okey, cantik sebab tadi berganti kan. Takut tak dengar pula kan. Okey Zul, memang agak kesian bila kita dengar luahan hati daripada coach Nizam Jamil tadi yang dia merasakan bahawa tak dapat sokongan daripada penyokong. Mungkin Zul boleh kongsikan sedikit sebelum kita ulas lebih lanjut apa yang berlaku di stadium ketika itu. Mungkin suasananya kita nak gambaran lebih jelas dengan apa yang dikatakan oleh coach Nizam Jamil tentang suasana yang tidak begitu membantu, mungkin mengundang rasa yang kurang selesa pemain-pemain untuk beraksi, padahal dekat stadium sendiri, dekat laman sendiri, Zul. Sebenarnya suasana tegang ataupun keadaan provokasi daripada penyokong itu sudah berlaku sebelum sepak mula lagi. Saya berada di stadium ketika itu. Sebelum sepak perlawanan, sudah ada kekecohan yang membabitkan antara segelintir penyokong dipercayai Atras Selangor dengan pihak pengurusan. Saya berasakan mungkin mereka tidak dibenarkan untuk membawa spanduk-spanduk ke dalam stadium. Dan sebaik whistle dimulakan, saya sendiri terkejut dan tidak menyangka para pemain ataupun kita apa kata bukan dimeriahkan, tapi kita Disajikanlah. dikejutkan dengan kritikan ataupun cemuhan daripada penyokong ke arah ataupun saya rasa lebih kepada pihak pengurusan. Tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku ketika ini, dan akhirnya pasukan Selangor tewas dalam perlawanan itu yang saya rasa menjadi turning point kepada rasa tidak puas hati mereka hingga menyuarakan orang kata apa, melakukan protes di luar stadium selepas tamat perlawanan. Mujur protes itu diadakan secara aman tanpa ada sebarang perkara tidak diingini berlaku. Tetapi ini memberi petanda bahawa kalau ini terus berterusan prestasi Hamba Selangor, saya rasa situasi lebih buruk akan berlaku untuk pasukan Selangor FC. Apa yang berlaku atau apa puncanya, saya melihat kepada prestasi pasukan itu sendiri. Saya tidak ingin menyentuh ataupun tidak berasakan pihak pengurusan gagal untuk melunaskan apa yang dijanjikan. Saya difahamkan pihak pengurusan telah memberi full of power kepada pihak jurulatih yang diketuai oleh Michael Fastenbeiner sebelum ini. Tetapi malangnya, apa yang dilakukan Michael Fastenbeiner dalam tempoh 2 ataupun 3 tahun berada di bumi Selangor tidak berhasil, dan akhirnya pasukan Selangor menerima tamparan, dan pihak pengurusan terutamanya yang ketika ini saya rasa lebih baik dengan pengurusan yang moden, termasuk mendapatkan penajaan-penajaan, tetapi keputusan ataupun apa yang dijanjikan kepada peminat untuk membawa Selangor ke pentas Asia itu masih belum membuahkan hasil. Pada ketika perubahan di luar padang itu adalah positif, tapi dalam padang itu masih lagi membimbangkan ataupun tidak menggembirakan penyokong Selangor ketika ini, Su. Okey, coach pula aku panggil dia. Boleh Zul, jugalah. sebenarnya I a bit terkilan lah because kita sentiasa follow kan pasukan Selangor ni, ya Coach Zul. So sebenarnya kalau di kacamata peminat macam Suzana sendiri kan, apa sebenarnya yang peminat nak sekarang ni selain keputusan yang menang? Other than that, what do they want, Coach Zul? Mereka mahu pihak pengurusan Selangor FC ditukar. Kalau kita tahu, pihak pengurusan Selangor FC ini diterajui oleh CEO-nya Dr. Johan Kamal Hamidun. Selepas mereka mendesak Michael Fastenbeiner direhatkan, mereka kini mahu pihak pengurusan diketuai Dr. Johan untuk meletak jawatan. Tetapi saya melihat dari situasi yang berbeza, dari sisi berbeza, di mana kalau itu perubahan itu dilakukan juga mungkin lebih worse, lebih teruk, kerana saya melihat apa yang dilakukan oleh pihak pengurusan Selangor FC banyak yang positif dari segi penajaan ketika ini. Jadi itu kehendak pengurusan dan akhirnya mereka mahu pasukan Selangor kembali disegani, menjuarai sekurang-kurangnya satu piala dan memastikan permainan yang lebih cantik. Dan saya rasa itu tidak boleh dilakukan untuk musim ini. Pasukan Selangor harus melakukan transformasi bermula awal tahun depan untuk squad baru dibentuk.
Mungkin juga perlukan ada satu perbincangan ataupun pertemuan di antara penyokong, wakil penyokong dan juga pengurusan Zul. Itu idea yang cukup baik. Okey, baik. Terima kasih Zul. Kita nak cakap banyak sebenarnya tapi masa tak mengizinkan. So nanti kita jumpa Coach Zul lagi. Thank you, Coach.